Assalamualaikum dan selamat petang semua. Hari ini kita masuk kelas prinsip perakaunan tingkatan 4 untuk kelas 4 akaun A. Kemarin kita sudah buat perbincangan dan belum habis lagi. So hari ini kita sambung perbincangan kita. So cikgu akan share screen seperti biasa. So kamu boleh juga tengok dalam buku teks. Yang ini cikgu bincangkan pun semua dalam buku teks. So kamu boleh tengok page 154. Boleh buka kamu punya buku teks. Ini adalah yang kita sudah bincangkan dan hari ini kita sambung dari 24 hari bulan. Sebelum tu cikgu mahu explain lah sedikit berkaitan dengan apa yang kita belajar minggu lepas. So cikgu imbas sajalah. So cara ada 3 langkah untuk merekodkan urus niaga dalam ledger. Yang pertama, langkah yang pertama ialah kamu perlu kenal pasti akaun yang terlibat dalam pernyataan urus niaga. So kamu perlu kenal pasti akaun yang terlibat. Macam kita sudah bincangkan lah. Kalau kamu lihat, kalau kamu baca pernyataan urus niaga, mesti ada 2 akaun yang terlibat. Kadang-kadang lebih, tapi selalunya 2. Yang penting minimum 2 akaun. So bila kamu sudah dapat kenal pasti akaun yang terlibat, dan langkah yang kedua kamu kena kenal pasti catatan akaun yang didebitkan dan dikreditkan dengan menggunakan format yang cikgu selalu tekankan dengan kamu, ABLEH, A-B-L-E-H. So kamu 2 akaun yang kamu sudah kenal pasti, kamu perlu so 2 akaun yang kamu sudah kenal pasti, kamu perlu pastikan dia di kategori yang mana, kumpulan A, aset, kumpulan B, belanja, liability, equity atau hasil. Kamu kena kenal pasti dia di kumpulan di mana antara ABLEH tu. Selepas itu baru kamu tahu dia bertambah atau berkurang. Bila kamu baca pernyataan urus niaga, contohnya aset, contoh perabot, akaun perabot yang kamu sudah kenal pasti. Perabot adalah kumpulan A, iaitu aset. Then, lepas tu bila kamu baca pernyataan urus niaga tu, kamu perlu tahu perabot dalam perniagaan kamu, perabot kamu bertambah atau perabot kamu berkurang. So bila kamu sudah tahu bertambah atau berkurang, sebagai contoh, perabot kamu bertambah sebab kamu membeli perabot. So perabot kamu bertambah. Jadi kalau jadi kamu menggunakan ABLEH, kamu boleh tahu debit atau kredit. Bila aset bertambah, kamu perlu debitkan. Bila aset berkurang, kamu perlu kreditkan. Bila kamu sudah kenal pasti akaun yang terlibat dan kamu tahu sudah di mana kamu mahu rekod di debit dan di kredit dalam akaun, so langkah yang ketiga, kamu perlu rekodkan akaun yang lengkap dalam format T-Ledger. So maksudnya yang inilah. Right. Yang ini. Ni format T-Ledger. So bagaimana cara untuk kamu merekodkan urus niaga berdasarkan pernyataan urus niaga? Kamu kena, sekiranya ada soalan, rekodkan urus niaga tersebut
dalam ledger. So dia mesti ada dua benda yang kamu perlu, iaitu sama ada dalam catatan dalam urus niaga ni sama ada bayar tunai atau bank dan bayar secara kredit. Kalau bayar tunai atau bank, kamu perlu rekod dalam buku tunai. Dan sekiranya bayar secara kredit, kamu perlu rekod di sebelah sini, di ledger, format T-ledger. Ini adalah format T-ledger. Dan satu lagi kamu perlu balancekan. Macam cikgu beritahu kamu, macam permainan badminton bergu. Yang video yang cikgu pernah tayangkan dengan kamu. Cikgu harap kamu ingatlah. So dia mesti ada debit. Contohnya debit 5,600, kredit mesti 5,600 di satu akaun yang berbeza. Contohnya yang ini. Akaun belian dengan akaun ABB Amisha Collection. Kalau di sebelah debit kamu sudah letak butiran ABB Amisha Collection 4,500, maksudnya kamu kena kreditkan belian dalam akaun Amisha Collection di sini. So dia sudah balance, sudah seimbang. So kita sudah sampai 19 hari bulan. Sudah buat perbincangan. Untuk 24 hari bulan. Kedai Tudung Rosidah ni dia menjelaskan hutang sepenuhnya kepada Amisha Collection dengan cek 4350. Ni sebenarnya 24 hari bulan ni sebenarnya yang 3 hari bulan punya, dia ada kaitan. Pada 3 hari bulan kamu membeli barang niaga daripada Amisha Collection secara kredit. Maksudnya kamu berhutang dengan Amisha Collection sebab kamu membeli barang niaga sebanyak 4,500. So 24 hari bulan kamu mahu menjelaskan hutang kepada Amisha Collection dengan cek sebanyak 4,350. So apa yang kamu perlu dua akaun yang terlibat adalah cek. Cek ini adalah bank dan Amisha Collection. So ada dua sudah akaun yang kamu kenal pasti. Sekarang kamu perlu tahu cek ini adalah bank kan, tunai. So dia adalah bank. So apabila kamu menjelaskan hutang, maksudnya kamu membayar menggunakan cek, bank kamu akan berkurang. Dan hutang kamu kepada Amisha Collection pun akan berkurang. So dua-dua berkurang. So apabila kalau cek bank ini dia adalah aset semasa. So apabila dia berkurang, maksudnya dia di sebelah, kalau ableh dia di sebelah kredit. Amisha Collection ni adalah ABB, iaitu liability. So bila liability berkurang, dia akan masuk sebelah debit. First sekali, disebabkan dia ada bank, kamu masukkan dalam buku tunai. Dalam buku tunai, cikgu ingatkan baliklah. Dalam buku tunai, sebelah debit adalah penerimaan. Apa yang kamu terima tunai, apa yang kamu terima bank, semua di sebelah debit. Kalau buku tunai sebelah kredit, apa yang kamu bayar, apa yang mengurangkan kamu punya tunai bank, kamu kena letak di sebelah kredit. So 24 Mac ABB Amisha Collection. ABB Amisha Collection.
Okay, berapa tadi? ABB Amisha Collection 4350 bank check. Okay, so di dalam bank kamu berkurang. Okay, sebab kamu membayar kepada perniagaan kamu bayar hutang kepada Amisha Collection. RM4,350. Okay. Okay, seterusnya. Okay, so ini adalah Amisha Collection dalam buku tunai. So, kamu perlu balancekan dia. Okay, sistem catatan bergu dia mesti seimbang. Okay, so bila satu akaun dalam buku tunai, okay, dalam buku tunai ada di sebelah kredit, okay, maksudnya kamu perlu debitkan ABB Amisha Collection dalam ledger. Okay. Okay. So kalau sekiranya ABB Amisha Collection kamu sudah ada account, so kamu just letak sahaja di sini. Okay. 24 Mac. 24 Mac. Cek kan, bayar menggunakan cek, so bank lah. 4350. So dia sudah balance atau seimbang. Okay. Sebelah debit 4350 dan sebelah kredit 4350. So sudah seimbang. Okay, sudah settle. Okay, untuk 25 hari bulan. Okay, membayar. Okay, perniagaan membayar kadar bayaran dengan tunai RM200. Okay. Apa dua akaun yang terlibat? Okay, siapa boleh jawab? Apa dua akaun yang terlibat? Okay, membayar kadar bayaran dengan tunai. Apa dua akaun yang terlibat? Siapa boleh jawab? Mas Liana? Ada Mas Liana kat sini? Ya, Mas Liana? Dengar? Dengar, Cikgu. Okey. Mas Liana, apa dua akaun yang terlibat untuk tarikh 25 hari bulan ni? Membayar kadar bayaran dengan tunai. Apa dua akaun yang terlibat dalam urus niaga ni? Try saja jawab. Ya? Enggak berapa paham lah, Cikgu. Kenapa tidak faham? Kemarin kamu adakah? Tidak, Cikgu. Kemarin tidak. Oh, kamu tidak ada. Okey, tidak apa. Nanti cikgu akan share link. Okey, kelas kemarin kamu tengok balik. Okey? Alright, thank you Mas Lena. Siapa? Okey, boleh tutup, boleh kasih silent. Okey, macam masih ada. Boleh off mute? Siapa yang tidak mute tu? Okey. Alright. Siapa? Yvonne. Ada Yvonne sini? Ya, ada. Yvonne, okey. Apa akaun yang terlibat Yvonne untuk 25 hari bulan? Bayaran dengan tunai. Kena bagi tahu satu-satu. Ada dua akaun yang terlibat. Yang pertama, Bayaran kadar bayaran. Okey, kadar bayaran. Lagi? Satu lagi? Apa lagi yang boleh jadi akaun? Kadar bayaran. tunai. Yes, tunai. Okay, thank you Yvonne. Okay. So, bila kamu bayar kadar bayaran, perniagaan kamu membayar kadar bayaran dengan tunai. Okay, maksudnya kamu membayar. So, bila membayar,
kamu punya tunai pun akan berkurang. Okay. Okay, so apa yang perlu kamu buat di sini? Okay, disebabkan dia berkaitan dengan bayar secara tunai, so kamu kena masukkan dalam buku tunai sebelah kredit sebab kamu membayar. So kamu punya tunai berkurang. Okay, 25 Mac. Kadar bayaran. Okay, tunai sebab dia bayar secara tunai kan. So kalau bayar secara tunai, kamu letaklah di tunai. Okay, kalau dia bayar secara cek, okay, kamu letak di sebelah kredit bank. Okay, so bila kamu sudah dapat rekod dalam buku tunai kadar bayaran RM200 di sebelah kredit. So kamu perlu seimbangkan, kamu perlu debitkan kadar bayaran di dalam ledger. Okay. Okay, kalau kamu lihat di sini, akaun kadar bayaran belum ada lagi. So kamu perlu create lah. Okay, akaun kadar bayaran. Okay, sebab di sini kredit, so kamu perlu debitkan. 2016, 25 Mac. Okay, butiran tunai. Okay, sebab bayar secara tunai. RM200. Okay, so sudah seimbang. Okay, sebelah kredit 200 dan sebelah debit. Debit 200 dan dalam buku tunai kredit. Okay, 200. Okay. 28 hari bulan membayar. Kalau macam apa ni, urus niaga macam ni, kamu terus tahu dia apa akaun yang dikenal pasti. Okay, membayar sewa kedai dengan cek. Okay, so dia punya akaun yang terlibat adalah cek, of course, bank, okay, dengan sewa. Okay, so apabila kamu membayar sewa, okay, menggunakan secara bank, okay, menggunakan cek, so maksudnya duit dalam bank kamu sudah berkurang 1,500 sebab kamu bayar sewa. Okay, so apabila berkaitan dengan pembayaran cek, okay, kamu perlu kreditkanlah dalam buku tunai. Okay, 28 Mac. Okay, 28 Mac sewa. Okay, dia menggunakan bank, cek 1,500. Okay, sama juga macam kadar bayaran tadi dan Amisha Collection tadi. So bila kamu sudah kreditkan, okay, dalam buku tunai, okay, maksudnya kamu perlu debitkan akaun sewa dalam ledger. Okay. Okay, disebabkan dalam sini tidak ada akaun sewa. Okay, so kamu perlu create lagi lah. Okay. So kamu perlu buat lagi akaun sewa. Okay, tadi sudah kredit. Jadi kamu perlu debitkan. Kamu perlu debitkan akaun sewa butiran bank 1,500. Okay. Okay, butir bank.
Okay, 1,500. Bank 1,500. Okay, so dia sudah balance sebab di dalam buku tunai kita sudah kreditkan dan dalam akaun sewa kita sudah debitkan. So dia sudah balance. Okay. Okay, yang terakhir 30 hari bulan membayar gaji pekerja secara tunai. Okay, dua akaun yang terlibat iaitu gaji dan tunai. Okay. Okay, so apabila kamu membuat pembayaran, maksudnya tunai kamu akan berkurang. Okay, sama jugalah yang macam urus niaga yang sebelum ini. Okay. Gaji. Right. So tunai berapa tadi? Tunai 600. Tunai 600. Okay. Okay, so bila kamu sudah kreditkan, okay, kamu perlu seimbangkan dengan debitkan akaun gaji, okay, butiran tunai RM600. Okay, kalau kamu tengok di sini, akaun gaji pun belum ada. So kamu perlu buat akaun lagi lah. Okay, akaun gaji. Okay, 30 Mac. Butiran tunai RM600. So bila kamu sudah debitkan akaun gaji RM600 dan kamu sudah kreditkan dalam buku tunai RM600. So dia sudah balance. Okay. Okay, apa yang kamu perlu buat adalah, okay, selepas ini kamu, okay, sudah settle lah. Okay. Okay, apa yang kamu perlu buat, kamu perlu imbangkan. Okay, kamu perlu imbangkan ledger dan ledger yang ini. Okay, dan kamu perlu imbangkan buku tunai. Okay. Okay, apa yang kamu perlu buat adalah, okay, kita balancekan dulu account. Okay, account T-Ledger. Okay, kamu perlu letak, kamu perlu jumlahkan dia di sebelah debit dengan kredit. Okay, begini. Okay. Okay, kamu jumlahkan. Contohnya yang inilah. Okay, 5,600. Okay. Di sebelah debit ada 5,600. Okay. Sebelah debit tidak ada. So sekarang kamu perlu seimbangkan. Okay, kamu perlu seimbangkan debit dengan kredit untuk akaun perabot. Okay, macam mana kamu perlu seimbangkan adalah kamu perlu letak, okay, 31 Mac, okay, hujung bulan lah. Okay, kamu perlu letak hujung bulan 31 Mac. Baki akhir. Itu baki HB. Okay, atau baki akhir. So sekiranya kamu mahu menyimbangkan sesuatu akaun ledger, kamu perlu letak baki akhir untuk dapatkan, untuk seimbangkan dia. Okay. So sekarang barulah akaun perabot seimbang di sini. Okay. So bila kamu ada baki akhir, kamu perlu ada baki awal, iaitu kamu perlu letak di sini awal bulan. Okay. Yang ini
baki akhir untuk 31 Mac. Baki akhir bulan Mac. So kamu perlu letak baki awal untuk 1 April. Sama juga 5,600. Bila ada baki akhir, kamu mesti letak baki awal. Okay. Okay, so bila ada baki akhir, kamu perlu letak baki awal. Okay, baki awal untuk bulan seterusnya. Okay, untuk kamu lihat akaun Farisha. Okay, akaun Farisha, ABT Farisha ni dia ada sebelah debit pun ada, sebelah kredit pun ada. Okay, so apa yang kamu perlu buat? Yang pertama sama juga kamu perlu balancekan. Perlu garis dulu. Macam ni. Dan kamu perlu jumlahkan. Kamu perlu jumlahkan. So bila kamu lihat di sini kan, sebelah debit 2,800, sebelah kredit 1,400. So kamu perlu pilih amount yang terbesar, nilai yang terbesar iaitu yang ini 2,800 sebelah debit. So sekarang kamu perlu balancekan, imbangkan dia. Maksudnya sebelah kredit ni mesti 2,800 juga. Sama juga macam akaun Prabu tadi. So apa yang kamu perlu buat? Kamu kena hujung bulan 30, hujung bulan Mac, 31 Mac, baki akhir, baki HB 1,400. So bila kamu jumlahkan dia baru akan dapat 2,800. So dia sudah balance lah di sini. Macam cikgu bagi tahu tadi, kalau ada baki akhir untuk bulan Mac, maksudnya kamu kena buat baki awal untuk bulan seterusnya iaitu 1 April. Untuk bulan April. 1,400. Maksudnya di sini, akaun ABT Farisha dia masih berhutang dengan perniagaan kita 1,400. Dan seterusnya juga semua sama kamu perlu balancekan. Sama macam yang ini juga. Kamu perlu balancekan. Cikgu pun cikgu tidak mau bagi kamu semua. Kamu boleh balancekan, ikut apa yang cikgu sudah bagi tahu kamu. Kamu balancekan, kamu jumlahkan dan kamu pilih nilai yang terbesar. Siapa lagi yang baru masuk? So bila kamu dapat nilai yang terbesar dan kamu perlu balancekan menggunakan baki akhir. Untuk seimbangkan dia.
Selepas kamu dapat baki akhir untuk bulan tersebut, hujung bulan, so kamu perlu kamu perlu buat baki awal untuk bulan seterusnya iaitu 1 April. Sama juga macam buku tunai. Macam buku tunai, kamu perlu jumlahkan dia. Semua kamu jumlahkan. Untuk yang warna kuning ni, tunai debit dengan tunai kredit. Sama juga macam tadilah. Kamu kena cari nilai yang terbesar. Contohnya yang inilah. Untuk tunai 3,800. Tunai debit. Kalau tunai kredit 1,300. So maksudnya ini adalah tunai debit adalah nilai yang terbesar. Apa yang kamu perlu buat? Kamu kena letak di sini 31 Mac, hujung bulan lah. Dan baki akhir. Sama juga macam tadi. Sama juga macam kamu tutup untuk ledger. Baki akhir, kamu kiralah 3,800 yang ini nilai tolak 1,300 jumlah yang tunai kredit. So baki akhir kamu adalah RM2,500. Bila kamu lihat di sini, ini adalah jumlah yang sama. So maksudnya kita sudah seimbangkan dia. Dan kamu jangan lupa, bila kamu ada baki akhir, kamu perlu letak baki awal untuk bulan seterusnya. Baki awal iaitu baki BB. 2,500. So kamu letak di bawah jumlah tunai debit ni. So untuk bank debit dengan bank kredit pula. Bila kamu lihat mana satu nilai yang terbesar, sama juga di sebelah bank debit. So sekiranya bank debit kurang daripada bank kredit, maksudnya kamu punya baki akhir ada di sinilah. So ada dua lah maksudnya. Untuk bank debit 26,400. So ini adalah nilai yang terbesar. Apa yang perlu kamu buat sama juga, kamu perlu seimbangkan dengan perlu ada baki akhir iaitu 26,400 kamu tolak 7250. Dan kamu akan dapat 19,150. Dan bila kamu tengok ni, yang nombor biru, warna biru ni, dia sudah seimbang. Dan sama juga kamu perlu ada, bila ada baki akhir, kamu perlu ada baki awal untuk bulan seterusnya. So dia akan sama jugalah. Dia akan jadi begini. Asik. Yang ini pula di sini lah. Alright. So ini adalah jawapan untuk latihan yang kita buat ni. So maksudnya kamu kena rekod, rekod buku tunai, sekiranya ada pembayaran secara tunai dan bank, adakah kamu membayar, mengurangkan ataupun kamu terima. So kalau terima sebelah debit dan sebelah kredit. Lepas tu baru bila sudah settle semua, baru kamu jumlahkan dan seimbangkan. Sama juga macam akaun buku
account T-Ledger, format T-Ledger. Okay, so bila kamu sudah record semua, okay, yang penting perlu seimbang dan kamu jumlahkan, okay, dan kamu seimbangkan menggunakan baki akhir. Okay, dan jangan lupa letak baki awal bulan seterusnya. Okay, so ini adalah cara untuk kamu menjawab. Okay. Okay, so sekarang ada masa lagi. Okay, cikgu mahu kamu, ini lepas ni cikgu akan bagi kamu lah. Okay, Excel ni. Dan cikgu akan share link. Okay, yang kelas kemarin. Okay. So cikgu mahu sekarang ada masa lagi kamu try buat okay, kamu boleh buka buku teks soalan 1, soalan struktur 1, page 184. Okay, dia lebih kurang juga pernyataan juga. Okay, so cikgu mahu kamu try buat dalam setengah jam. Okay, sebab kita kelas sampai pukul 3 kan. Okay, so okay, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, okay, cikgu ada berita baik untuk kamu. Okay, okay, actually hari ini sebenarnya adalah hari terakhir cikgu mengajar kamu. Okay, hari terakhir cikgu dalam minggu ni lah, maksudnya sampai hari Jumaat lah cikgu masih ada. Okay, so cikgu last hari Jumaat lah. Okay, untuk mengajar dan untuk di sekolah SMLY lah. Okay, so semua sunyi saja ni. Cikgu, Yes? Jadi Yes, cikgu gimana? habis sudah ni minggu. Ya, cikgu last minggu ni. So sebelum hari ni last kelas kita kan. Sedih sikit. Okay, so hari ni kelas kita kan, last class. Okay, jadi cikgu mahu minta maaf dengan kamu sekiranya cikgu banyak marah kamu kan. Okay, walaupun 5 bulan sahaja kita jumpa, tetapi sebenarnya banyak kenangan cikgu dengan kamu, PDPR, dan kita sempat berjumpa mata ke mata, bertentang mata walaupun bertutup kan. Okay, kita sempat jumpa dalam 1 bulan dan lebih sikit lah kan. Okay, sebulan lebih lah kiranya. Okay, so cikgu ucapkan terima kasih kepada semua yang bagi kerjasama. Sangat kelas kamu sangat-sangat memberi kerjasama dengan baik selepas cikgu mengamuk dulu kan. Okay, so sebenarnya hari ini, kemarin dan hari ini cikgu baru, okay, cikgu kamu ada jadi CCTV sebenarnya untuk melihat kamu. Okay, cikgu perkenalkan, okay, cikgu Maria, cikgu Amaria. Ada cikgu Amaria kah di sini? Mungkin. Ya, saya di sini. Ya, cikgu Amaria. Okay, so cikgu Amaria akan start mengajar kamu pada minggu hadapan. Okay, so jadi cikgu say good luck untuk semua. Okay, so kalau kamu ada jumpa cikgu di mana-mana, kamu boleh tegur lah. Okay, cikgu last minggu ni. Maksudnya last berkhidmat di sekolah tu lah. So apa yang cikgu mahu, doakan cikgu supaya cikgu ada berpeluang, berpeluang untuk menjadi seorang guru lagi. Mungkin akan jumpa kamu balik. Okay,
Cikgu mengharapkan doa-doa dari kamu. Okay, so okay, itu saja. So jangan lupa, hi Joyce. Okay, so jangan lupa nanti pukul start 2:30 kamu buat latihan. Okay, cikgu still akan guide kamu lah sampai hari Jumaat. So cikgu mahu kamu buat latihan yang cikgu suruh buat. Okay, dalam hari Khamis cikgu akan bagi jawapan. Okay, Khamis atau Jumaat lah begitu. Okay, cikgu akan upload juga dalam grup. Okay. Dan cikgu mahu kamu hantar latihan ini kalau boleh lah. Okay. Petang ni sehingga hari Khamis. Paling lewat pun hari Khamis. Okay. Boleh kamu buka ni kah video? Lama sudah cikgu mau tengok muka kamu. Boleh cikgu. So cikgu boleh gambar lah. Nanti cikgu masukkan dalam YouTube. Bukalah sikit. Joyce sejak. Sekejap cikgu. Okay. Hi Angel. Hi Yvonne. Hi Mas. Yang lain? Ada sudah yang live, tidak apalah. Hi Div, Tiveta. Hai cikgu. Okay, cikgu mau menggambar ni ya. Okay. Pause. Okay, pause. Angel, pause Angel. 1, 2, 3. Sekejap. Kenapa tu? Oh, okay. 1, 2, 3. Alright, thank you semua. Okay, good luck. Good luck semua. Okay. Thank you cikgu. Thank you semua. Cikgu Jangan nangis, lupa cikgu. buat latihan. Okay. Cikgu nangis nih, Mas Nena nangis sudah. Ya cikgu. PM tepi ya. Menangis lah Mas Cikgu. Jadi itu menangis sudah. Jangan